Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini saya nak terangkan sedikit berkenaan dengan free float sebab ada yang bertanya berkenaan dengan free float. So, okey. Pertama sekali, kalau tengok dekat Google kan, kalau kita type je share free float, apa maksud dia? Kalau tengok dekat investing.com ni, Investopedia ni dia lebih detail lah sebenarnya. Basically apa yang dia nak cakap adalah sebahagian saham yang diapungkan di pasaran untuk pelabur-pelabur ataupun pedagang jual beli saham di pasaran yang diapungkan. Okay, contoh macam ni. Kalau saya buat satu lukisan, kita buat macam ni lah untuk contoh yang senang untuk difahami. Katakan sebuah syarikat tu dia baru tersenarai. Okay, katakan syarikat ABC. Syarikat ABC. Dia baru tersenarai dekat pasaran saham. So, setelah deal dan sebagainya, katakan bursa nak bagi sebanyak 1 juta lah. Okay. 1 juta unit saham. Ini kira macam cincai-cincai lah. 1 juta ni keseluruhan saham yang dimiliki oleh syarikat ABC. Katakan dia bagi dah ni. Bahagi dah. Semua ni adalah bernilai 1 juta. Ni setiap satu ni mewakili 1 unit lah. Okay, yang saya buat pecah-pecahan ni kan. So, satu ni adalah 1 unit. So, semua sekali adalah 1 juta. Okay, semua sekali adalah 1 juta. So, apa maksud free float? So, masa awal-awal syarikat tu nak tersenarai dekat bursa, biasanya dia akan ada sebahagian. Okay, saya buat pen biru lah. Okay, sebahagian daripada saham tersebut dimiliki oleh, dipanggil sebagai substantial shareholder. Okay, substantial shareholder. Okay, siapa substantial shareholder ni? Dia memiliki lebih daripada 5% jumlah saham syarikat. Okay, siapa-siapa yang ada memiliki lebih daripada 5% jumlah saham syarikat, dia dikira sebagai substantial shareholder. So, peringkat awal syarikat ni di listedkan dekat bursa, memang dah sebahagian daripada saham-saham tu di-allocated untuk mereka. So, saham-saham ini tidak dijual beli. Dia tak ada jual beli dekat open market. Open market ni dekat sinilah yang kita nampak ni. Ini dikira sebagai open market lah. Okay. Dia tidak dijual beli di open market. So, yang dijual beli di open market ni, yang selebihnya ni, ini dikira sebagai free float. Free float inilah yang dijual beli di open market, yang mana free float ni menentukan pergerakan naik turun harga saham, sama ada dia cepat nak naik ataupun lambat nak naik. Kalau free float ni banyak, terlampau banyak, dia lambat nak bergerak. Kalau free float ni sikit, dia cepat nak bergerak. Okay. Apa nilai yang banyak dan apa nilai yang sikit? Let's say kalau free float dia lebih daripada 1 bilion unit saham. Ini dikira sebagai berat. Ini adalah syarikat yang berat lah kalau lebih daripada 1 bilion. Kalau kurang daripada 500 juta, dia dikira sebagai ringan. Dan kalau kurang lagi daripada itu, dia memang ringan betul lah. Kalau let's say lebih kurang daripada 100 juta sahaja unit saham yang free float, ini dikira macam ringan sangat. Ringan sangat. So, dia senang sangat nak bergerak. Okay, macam mana kita nak check berapa banyak free float yang dimiliki oleh syarikat-syarikat tersebut? Cara nak check dia senang je. Okay, sebelum tu,
salah satu daripada peraturan lah, peraturan dekat bursa, sesuatu syarikat mesti allocate tidak kurang daripada 15%, okay, untuk free float. Dia tak boleh kurang daripada 15% untuk free float. Kalau lebih tak apa, kalau kurang tak boleh. Okay. Mana nak check free float? Paling mudah buka dekat markets.ft.com, markets.ft.com. So antara syarikat yang free float dia banyak adalah Velisto lah. Okay, Velisto. Kita type je Velisto. Bila dah buka markets.ft.com ni, type je Velisto dekat search security tu. Tengok kat bawah. Okay, kena scroll sikit. Tengok dekat sini, free float. Free float ni kalau Velisto 2.65 bilion. Memang agak berat lah sebab free float dia pun besar. So share outstanding ni total share jumlah share yang dia ada lah, jumlah saham yang dia ada. Free float adalah 2.65%. Okay, besar. Okay, kalau kita tengok counter lain, katakan DNEX. So kita tengok DNEX. DNEX punya free float pun 1 bilion. So consider agak berat lah. Tengok TechFast. Okay, kita bawah sikit. TechFast punya free float hanya 92 juta. So agak ringan. Okay. Apa lagi counter-counter yang consider ringan? Cuba kita tengok Chrono. Berapa dia punya free float dia. $246 juta. So bawah daripada 500 juta. So masih okey lah. So dia punya share outstanding 522 juta sahaja. So free float dia 246 juta. Okay. So itulah yang menentukan sama ada saham tu berat ataupun ringan untuk bergerak di pasaran. Okay, di bursa lah. Okay. Senang je tengok. Dekat saya tak sure dekat platform ni ada ke tak. Cuba kita tengok dekat, biasanya dekat general info lah kalau ada. Kita tengok kalau ada lah. Saya tak sure. Dia ada share issue, market cap. Share issue ni jumlah share keseluruhan. Market cap ni harga saham tu kali dengan share issue. So dia tak tulis berapa dia punya float lah kat sini. So cuba kita tengok share issue 428. Adakah data dia sama dengan markets.ft? LKL 428 sama. Free float dia 64. So LKL ni antara saham yang ringan. Okay. Antara saham yang berat macam tadilah Velisto. Kalau kita tengok yang lain, kalau saya tak silap KNM, sekejap kita tengok dulu KNM. DNEX berat, Velisto memang berat. KNM pun berat, 2.8 bilion. Okay. So kita boleh nampak lah share outstanding 2.64 bilion. Okay, sini pun boleh tengok market cap, EPS dah ada, PE pun dah ada lah, dah ada kat situ. Okay. Itu je lah. Itu je penerangan dia. So free float ni adalah apa yang didagangkan dekat pasaran terbuka, maksudnya dekat bursa lah, dekat bursa yang dijual beli sekarang oleh siapa-siapa lah, sama ada institusi pun boleh beli juga, retailer pun boleh beli, foreign fund pun boleh beli. So kita duk berebut yang free float tu lah. Tapi yang designated share ni yang dah allocated dekat substantial shareholder ni, dia tidak dijual beli di pasaran bursa. Ini yang menentukan pegangan saham oleh institusi ataupun major shareholder lah. Okay, major shareholder pegang yang ini. Dan ini tidak didagangkan dekat open market. Yang didagangkan di open market hanyalah free float. Okay. So semoga penerangan ini sedikit membantu anda untuk lebih faham lah macam mana cara, kenapa setengah-setengah saham tu senang naik, setengah-setengah tu susah nak naik, sebab salah satunya adalah sebab free float lah. Tapi kalau walaupun free float dia banyak, sekiranya
saham tu apa institusi beli dengan banyak ataupun jurung nak push, dia boleh naik dengan senang. Okey, dia boleh naik dengan senang. Okey, so semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.